A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, tetamu-tetamu yang bersama dengan kita 3 episod kita ni, 3 episod Ma'had Tahfiz Ibn Sina bersama dengan kita, dan juga sahabat-sahabat daripada Nusantara Gems juga bersama dengan kita. Sudi duduk dengar kita cerita, dengar kita sembang. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada semua, dan saya menyeru kepada semua yang ada, sidang penonton, tetamu yang dimuliakan, marilah sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadiahkan juga bacaan Al-Fatihah ini kepada ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan juga bacaan Al-Fatihah ini kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita. Hadiahkan juga bacaan Al-Fatihah ini kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Apa-apa sidang penonton sekalian, mudah-mudahan semua sihat walafiat hendaknya insya-Allah, dan kepada para asatizah, alim ulama, tuan-tuan guru, para ustaz, ada sebarang salah silap daripada saya secara khususnya dan daripada kami secara amnya, berilah teguran dan nasihat. Mudah-mudahan kita dibimbing ke jalan yang lurus insya-Allah. Bersama dengan kita hari ini tetamu yang tidak asing yang sudi lagi bersama dengan kita untuk berkongsi, iaitu Fadilatul Ustaz Muhyiddin bin Mukhtar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali lagi Ustaz. Allahu Akbar. Terima kasih sudi mai majlis kita ni, sudi mai duduk. Tapi hari tu putih, sekarang tidak lagi sebab sudah selesai majlis akad nikah. Macam Ustaz, dah selesai dah nikah selesai. Dia saya dah selesai hari tu lagi dah. Boleh anak dah Ustaz weh. Jadi saya nak serta sini Ustaz. Saya nak tanya. Jadi di dalam kali ni kita dah cerita dah. Hari tu cerita pilih, hari tu cerita merisi apa semua dah cerita habis dah. Lepas tu kita dah cerita pula akad lah apa semua dah. Okey, lah ni kita nak cerita sikit sebab hari tu sebut mungkin secara rawak, tapi kali ni khusus. Hari ni nak minta kongsi perkara the do and the don'ts. Perkara yang boleh dan yang tidak boleh di dalam majlis akad, sama ada bagi diri pengantin ataupun bagi tetamu yang hadir, ataupun bagi kedua ibu bapa pengantin, sama ada pengantin lelaki atau pengantin perempuan. Kalau Ustaz nak sebagai permulaannya, macam contohnya lah kan, kita mai kenuri, orang bagi duit lah, kita yang mai kan kenuri orang kan, ataupun ni kita mesti macam karau duit tu, panggil apa? Dia salam berkait. Salam berkait, salam kait tarik tu. Kait tak ada apa. Kait lagi sekali awak salam 2 kali, dia kata tak ada apa, dia kata macam mana. Okey, contoh. So hak tu mesti ke? And then kalau orang yang bagi tu, Allah, macam orang muda, macam kawan-kawan kita student, dia pergi majlis kawan dia menikah kan.
RM5 jadi ada. Dia bagi RM5, tapi kalau ikut menu hak dia tambah tu, itu tu kalau buffet tu dah RM20 tu. Habis itu harga untuk makan ke? Tak tahu. Tu saya tanya Ustaz. Okey, silakan Ustaz. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa sekali lagi dalam rancangan Ustaz Don 30 minit bersama Ustaz Don. Terima kasih Ustaz Don bagi peluang saya untuk bersama-sama berkongsi. Terima kasih. Saya ambil maklumat, berkongsi ilmu dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita. Bila kita bincang persoalan kenduri kahwin. Pertama yang kita nak kena tahu hukumnya apa. Bila kita nak buat kenduri, orang kata panggil dalam istilah bahasa Arab walimatul ursi. Ya. Jadi hukumnya ialah sunat muakkad. Hak buat ke hak mai? Ya, hak buat. Hak buat sunat muakkad. Bila kita jemput tu sunat. Kita jemput bagi kita orang suruh datang makan, datang kenduri. Kerana tujuan ni ialah untuk kita nak war-warkan perkahwinan. Tu yang disebut wa'aqdun nikah. Bila dah nikah, dah kenduri tu kena iklankan, war-warkan, dan beritahu khabar. Kalau tidak, ni siapa pula? Betul. Dulu seorang tiba-tiba datang 2 orang. Tangkap entah dia. Kan silap orang salah tangkap, buat kena tangkap keluar pula. Sedangkan tu dari isteri dia, dah suami dia. Itu tujuan dia. Mengapa disyariatkan untuk buat walimah. Hukumnya adalah sunat. Kalau tak ada duit, tak ada buat nak kenduri, nak macam mana kan? Tak berdosa. Dan kita sunat panggil orang. Dan bila kita panggil orang untuk datang kenduri, orang yang dipanggil itu wajib datang. Allah. Ijabatud dakwah wajibun. Kita wajib ni. Untuk bila orang datang kenduri itu wajib kita datang. Sebab kita nak memenuhi permintaan orang lain. Itu hukum fiqh dia lah. Tapi kalau dah tak boleh nak datang, jauh kan? Jauh satu perkara. Kadang satu masa tu sampai 10 kenduri tak ada. Sungguh. Ya, daripada Mariah. 1 sampai tu dah ujung yang ke-10 tu dah pukul 4.30. Sampai pukul 4 je sampai dah tutup dah. Tak salah lah. Tapi kalau sengaja tak nak pergi, tak ada alasan dan tak nak bagi tahu, menyebabkan orang yang jemput tadi kecil hati, kita berdosa kat situ. Allahu Akbar. Dalam masa kenduri ni, sebenarnya dalam Islam banyak benda yang boleh kita buat daripada yang tak boleh buat. Okey, Ustaz. Berhenti cakap tu. Banyak sambung nanti Ustaz. Banyak yang boleh buat daripada yang tak boleh buat. Cuma saya tertarik tadi tu. Saya nak tanya soalan kat Ustaz. InsyaAllah kita sambung selepas ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup bersama dengan saya dan Cikgu Mizi dan juga tetamu jemputan kita Ustaz Muhyiddin. Dalam kita membincangkan tentang perkara yang boleh dan yang tak boleh di dalam akad nikah. Tadi belum masuk lagi yang tu. Masuk baru kata hukum buat majlis itu dulu. Jadi kalaulah Ustaz, saya tengok tadi Ustaz sebut tadi tu jelas. Saya rasa siapa yang dengar tadi memang jelas. Hukum buat majlis sunat. So kalau kata sunat, dia satu benda yang dikira sebagai pahala. Betul. Maka saya selit sikit lah Ustaz, tak apalah no. Mendahului Ustaz sikit. Ustaz boleh berkongsi, Ustaz berkongsi ilmu. Jadi kalaulah majlis buat tu sunat, dia berdasarkan syariat. Betul. Dapat pahala. Maka tolonglah pandu majlis itu dengan benda-benda yang dapat pahala juga. Betul. Tak apa tak kalau kata lagu tu? Ya, sepatutnya begitu. Jangan kita batalkan atau menghapuskan pahala itu dengan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kan macam kalaulah setengah kawan kita dia mampu Ustaz, dia buat dekat hotel, dia buat dekat tempat-tempat yang ada konsep. Betul. Tengah kita duk buat baguslah, masya-Allah orang mai, tetamu mai, tapi hotel tu dia dah sedia dah perkhidmatan tu Ustaz. Perkhidmatan apa? Bila tengah-tengah duk makan tu Ustaz lagi, dia akan mai ada tarian. Dia mai ada tarian pula. Tarian lagi, kalau tarian biasa tak apa, dia mai hak tarian kalau style jenis Bali ke, jenis apa nama Palembang mana ke, hak jenis pakai baju sekerat ketang ke dada ke apa, dia jadi rosak pula dah majlis tu. So jadi tak apa Ustaz, tak keterlaluan lah kalau saya kata pada semua orang, nak buat majlis itu hukum dia sunat, maka berhati-hati, pandulah dia dengan jalan syariat. Betul. InsyaAllah. Dan Ustaz, tadi Ustaz kata mai itu wajib. Ya. Mai itu wajib tu, wajib hak mai tu ke ataupun wajib mai dan buat meriah makan juga, sebab dia dah kenduri yang ke-6 dah, kenduri yang ke-4 dah, ataupun biasa ada orang jemput kenduri hari tu dia puasa pula dah. Dulu ke mana tu Ustaz? Tolong Ustaz share. Okey. Sedang menonton yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita tahu ya,
hukum kita memenuhi jemputan ada satu kewajipan. Maksudnya kita perlu tunaikan sekiranya kita tidak mempunyai keuzuran. Kalau kita ada uzur syar'i yang memang kita tak boleh, tak apa. Jadi yang wajib tu, sebab bila kenduri dengan makan tu suatu yang berlaziman. Kalau kenduri tak ada makanan, tak panggil kenduri. Betul. Ya, jadi yang wajib sebenarnya ialah untuk kita meraihkan majlis tersebut dengan kehadiran diri kita. Tak semestinya makan. Ya. Kalau makan itu adalah lebih baik. Sebab bila kita makan, tuan rumah tengok, seronok dia tengok orang datang makan. Masya Allah. Tapi kalau kita memang tak boleh makan, dah tak over limit dah, tak boleh. Kalau kita makan memudaratkan pula pada kita. Terus terang kepada tuan rumah, minta maaf, saya tak boleh makan, dah penuh dah. Dan kalau kita jamanlah walaupun sedikit, tegur air, tak ada masalah. Masya Allah. Jadi itulah adat Islam di mana yang penting ialah untuk kita menjaga hubungan, menghormati orang lain dan memberikan kegembiraan kepada orang yang mempunyai majlis. Cuba bayangkan kita daripada jauh, ya Allah, datang juga. Walaupun dah hujung, kadang dah pukul 4 dah tinggal 5 minit dia datang. Dia seronok, kadang dia minta maaf, kadang tak sebut, tapi kehadiran itu menggembirakan kepada tuan rumah. Betul, Masya Itulah Allah, yang dituntut di dalam Islam. Saling menggembirakan orang akan gembirakan kita juga. Masya Allah, tabarakallah. Seronok lah Ustaz kalau kita boleh faham benar lagu tu. Dan satu lagi Ustaz, bila Ustaz sebut berkaitan dengan perkara yang buat dan tidak buat kan. Tadi Ustaz tak nak sebut lagi berkaitan dengan hak yang ini pasal yang makan tadi. Silakan Ustaz. Okey. Bila kita dalam menjadi adat kita, bila kita menghadiri majlis perkahwinan, kita akan memberikan sumbangan. Ialah hadiah macam, cumanya kita nak mudah bagi sumbangan tu biasa guna duit lah. Kadang ada orang dia kata dia bagi hadiah dalam bentuk bungkusan, dia tak bagi duit, dia bagi pengantin. Jadi hukumnya ataupun asasnya bila kita bagi hadiah itu hukumnya adalah sunat. Sebab apa? Bila kita buat majlis kenduri itu, dia punya pembelanjaan besar. Betul. Jadi bila kita bagi sedikit sumbangan, dapat mengurangkan. Islam kan konsepnya yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Betul. Itu konsep dia. Tapi di satu sudut yang lain pula, bagi orang yang menerima mempunyai majlis, ya, baik, dia tak berniat pun nak menerima sumbangan. Bagi saya dah cukup, saya mampu untuk mengadakan segala-galanya. Tetapi kita juga digalakkan untuk menerima. Sebab kalau orang dah bagi, kita tolak, kecil hati dia. Dan bila kecilkan hati orang kan kita berdosa. Iyalah, jadi antara dua perkara sebut. Jadi semuanya terletak kepada hati kita. Apa niat kita. Kalau kita niat kita untuk membantu meringankan orang banduri, kita dapat pahala. Tapi kalau tujuan kita supaya satu pelaporan, esok kalau aku tak bagi, orang tak ada bagi kita, itu salah. Betul. Itu sebab pelaburan anak tu sebab dia nak dapatkan timbalan, tak ikhlas tu. Begitu kalau orang yang ampunya tuan rumah tadi, ampunya kenduri, niat dia kalau nak buat kenduri berusaha mengharapkan supaya pulangan investment. Saya invest buat kenduri 10,000, harapkan dapat bagi untung 2,000. Itu salah. Ada buat begitu masyarakat kita. Tapi kalau kita buat tu niat kita untuk menunjukkan tanda kesyukuran kita di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dapat menantu, anak kita bahagia, rumah tangga bahagia, mengharapkan doa daripada ramai, Allah Ta'ala akan tambah lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahu akbar. Cantik Islam susun Ustaz. Islam cantik. Dia bagi dua-dua dapat. Hak yang buat mendapat, hak yang mai mendapat. Betul. Dia tak ada kata hang yang buat susah payah hang yang dapat. Hak yang mai ni kira Allah senang bawa kereta mai. Apa masalahnya? Tak. Ustaz, satu lagi. Bila kita kata lagu tu, kita tak terlepas di dalam majlis akad nikah. Tadi kita dah kenuri, kita masih akad nikah tadi kan. Sebab saya rasa kita tak ada sebut lagi. Tadi Ustaz dah sebut berkaitan dengan majlis kenuri kan. Kita kembali sekejap kepada pengantin kita tadi. Kan lepas akad nikah, kita biasanya orang tua lah biasanya apa ingat, muda ni dia dah kahwin tu kira Allah lega lah. Orang tua pesan ni, hang jangan lupa sembahyang sunat ni. Ataupun ada yang kata ni hang pergi sujud syukur dulu. Jadi Ustaz tolong selit sikit apa yang kita boleh bantu di situ berkaitan dengan solat selepas akad nikah, sujud syukur dan berjemaah antara suami isteri pula lah. Fala tafadhal mashkura Ustaz. Terima kasih Ustaz Dan. Berkaitan dengan amalan kebiasaan masyarakat kita, alhamdulillah sekarang ni ramai dah sedar tentang
perlunya kita kembali kepada fitrah. Perlunya kepada agama Islam itu agama fitrah, dan apa yang dianjurkan oleh Islam itu memang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Masya Allah. Jadi oleh kerana bila kita berkahwin, ditemukan juga satu nikmat. Bila satu nikmat tu kita kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan cara yang paling terbaik untuk kita tunjukkan syukur kita kepada Allah ialah dengan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru memang kita disunatkan untuk kita sujud syukur apabila kita mendapat apa juga nikmat. Betul. Dan dapat pasangan, dapat berkahwin, itu satu nikmat yang susah nak bukan kira semua tu. kita dengar kata ramai orang berkahwin. Tapi di celah-celah ramai kahwin Ustaz, ramai juga yang tak dapat. Betul. Yang kita tak doa, cumanya kita doalah mudah-mudahan belum sampai jodoh, penonton-penonton kita dalam 30 minit Ustaz Sedar ni kita doakan semua boleh dapat jodoh insya-Allah dan ditemukan Allah dengan jodoh yang baik. Cumanya ada juga di sana mereka yang sampai kepada jalan buntu. Mudah-mudahan dengan keberkatan kita menuntut ilmu, kita akan dapat apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan berkat ilmu dan juga berkat guru-guru. Kita berhenti seketika Ustaz, boleh? Untuk kita sambung selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup bersama dengan saya dan juga Cikgu Mizi dan juga tetamu hari ini Ustaz Muhyiddin. Tidak dilupakan juga Ustaz penonton-penonton yang ada di dalam studio bersama kita daripada Ma'at Hafiz Ibnu Sina dan juga daripada Nusantara Gems yang sudi menyediakan kepada kita perkara-perkara yang disebut sebagai alat bantuan kita untuk kita cerita bagi dapat feel berkaitan dengan apa nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akad nikah. Ustaz, tadi Ustaz sebut kata sujud sangat disyorkan kerana dapat sesuatu, sujud syukur, Allahu Akbar. Tapi adakah dah sujud syukur tu tak payah semayang? Kau kena semayang baru kira sujud syukur, ataupun kau dah semayang boleh buat sujud syukur pula lepas tu? Senang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sujud syukur itu merupakan sebahagian daripada solat. Sebab itulah bila kita nak sujud syukur, kita kena ada wudu. Ya. Namun kalau kita nak lebih sempurna lagi, tak salah dan disunatkan untuk kita solat sebagai tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sunat mutlak. Dan kalaulah pasangan kita, isteri kita, kalau lelaki memang tak boleh cuti. Memang tak ada cuti kan. Jadi kalau ditakdirkan pasangan kita yang selepas kita itu dalam keadaan suci, kita ajak dia solat sama-sama sebagai suatu tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sebagai satu simbolik di mana rumah tangga yang dibina di asas takwa dan masjidun usisa ala taqwa itu akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita pasangan suami isteri memulakan kehidupan bersama dengan dimulakan dengan solat, dan solat itu bukan suatu kemuncak kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, secara tak langsung keseluruhan kehidupan kita sanggup dan sedia untuk ikut aturan Allah Subhanahu Wa Taala, kebahagiaan insya-Allah akan bersama dengan kita. Allahu Akbar. Maknanya seolah-olah kita betul lah Ustaz. Kalau macam tu kan, kalau lah kira apa yang Ustaz kata tadi tu, saya macam setuju dan saya suka. Jadi boleh tak keterlaluan tak kalau saya kata maka dinasihatkan kepada kawan-kawan yang nak akad nikah, kalau boleh, kalau bagi mereka yang nak buat kat masjid, jangan lupa tahiyatul masjid, ambil wuduk siap-siap. Jadi wuduk tu simpan elok-elok. Betul. Bila lepas akad tu suami isteri, yang isteri sebelum pakai makeup tu ambil wuduk siap-siap. Betul. Dan yang makeup kita pula, kalau yang orang kata apa, sememangnya yang sentuh kita tak batal lah. Betul. So bila dia dah makeup kita tak batal lagi wuduk. So dah pakai elok-elok apa semua, misalnya lah saya cerita ni berdasarkan rutin hari ni lah kan. So prepare diri siap-siap, duduk dalam majlis, kalau boleh tahiyatul masjid, suami pun tahiyatul masjid, akad nikah, akad semayang terus sekali dengan wuduk-wuduk tu. Keterlaluan tak kalau saya kata lagu tu Ustaz? Memang digalakkan dan tidak keterlaluan. Cuma Ustaz dia, adat kita, kebiasaan kita, boleh tak kita cium dahi isteri selepas akad nikah di halayak ramai? Cerita lah Ustaz, nak tahu lah ni. Bukan Ustaz yang kena jawab. Allah tu dia. Saya panggil Ustaz untuk terus dia. Begitu. Okay. Saya jadi sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Memang bagi pasangan yang sudah berkahwin, sebelumnya tak boleh nak cium, nak kiss. Tapi bila dah kahwin halal. Tapi bila benda yang halal ini ada batasannya untuk kita lakukan di mana? Sebab dia melihatkan kepada maruah, kepada adat kita, kebiasaan kita dan maruah kita. Jadi dari segi kita cium dahi, cium bahagian mata, tentu adalah satu benda yang agak private.
ya, dan tidak sepatutnya dilakukan di halayak ramai. Dan kalau nak mengganti, orang kata istilah nak batal wuduk, tak salah dengan yang lain, sentuh dahi dia dengan tangan, itu hukumnya harus, ya. Tapi kalau kita cium dahi dia, pada pandangan saya, ikut pandangan Islam, tidak sesuai dengan, orang kata budaya Melayu pun tidak sesuai, dan Islam juga perkara tersebut sepatutnya dilakukan di tempat yang agak privacy, yang untuk antara dia dan juga isteri pasangan dia. Kena pula lah ni. Tak, ni saya tak salah Ustaz, bukan. Sebab benda ni dia jadi orang kita macam ni. Sebenarnya Ustaz, bagi saya, Betul. saya dengar apa yang Ustaz kata tadi tu, saya bagi macam saya kata, betul lah. Tapi Ustaz kan macam kawan-kawan saya macam kita depa faham bahawa bila dah kahwin tu dah halal. Betul. Kefahaman tu ada pada mereka. Ya. Cumanya nak diterapkan dengan adab tadi tu, adab dan akhlak dan juga tata susila kita tadi tu, supaya orang faham. Bila Ustaz Habak tadi tak nafikan ada di kalangan kita mungkin yang dengar yang kata Allah dah halal lah, takkan tak boleh. Betul. Sekarang ni dia bukan masuk persoalan halal tadi tu. Dia masuk persoalan kata Islam dia ada batasan. Macam kita kata tadilah. Kita ada batasan dia. Dia ada dia punya had dia, dan orang kata apa? Satu lagi Ustaz. Sorry lah, kawan-kawan saya pun ada kawan-kawan yang ramai. Saya juga ada teman-teman. Saya juga bekerjasama dengan orang-orang yang seperti kameraman dan sebagainya. Kan bila macam orang nak kan dia cium lama sikit nak tangkap gambar kan. Dia jadi macam alamak. Saya jadi macam Ustaz, kalau kita boleh bagi teknik atau taktik lain pula untuk kameraman, bagi pula cara, sebab saya tak mau hari ni kita jadi satu orang yang bila kita bagi satu benda tak boleh. Kalau tak boleh, okey, bagi option. Apa yang ada, at least pegang day lama-lama ke. Betul. Ataupun kita buat apa pegang cincin lama-lama ke, cium tangan saja ke lama-lama ke. Wallahu alam. Macam mana Ustaz? Okey. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segi kita nak melakukan perkara yang halal di halayak ramai yang melibatkan bertu, ada unsur-unsur yang boleh mendorong kepada orang kata segi nafsu, seks dan sebagainya, yang itu perlu kita kawal. Dan dalam kehidupan kita, urufnya kalau kita bersalam adalah satu perkara yang normal, ya. Kalau kita berpegang, orang kata kita pegang dia punya tangan dia berjalan sama, itu juga suatu perkara yang boleh diterima, sebab urufnya ianya tidak menggambarkan dorongan kepada perkara yang tidak baik, ya. Tetapi ciuman itu yang terkadang setengah orang menganggap sesuatu yang negatif, dan kita bimbang walaupun benda itu baik, dia akan memberi rangsangan kepada orang-orang lain. Sebab itulah misalnya dia memberi impak kepada persekitaran. Betul. Walaupun kita rasa tak salah, tetapi mungkin memberi rangsangan kepada mereka-mereka yang tak boleh melakukan seperti itu, menyebabkan mereka terdorong untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu saya melihat adalah tidak manis dan tidak sepatutnya ciuman itu saat melibatkan dahi, ya, ataupun anggota muka di halayak ramai. Tapi cium tangan itu satu pengaruh yang boleh diterima, tidak menimbulkan sebarang masalah. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, okey, kita di blok yang berapa lupa dah saya. Blok 3 dah kau ni. Last kau. Okey, bagi saya 2 minit lah. 2 minit tambah. Satu je nak tanya, satu lagi. Satu je saya nak tanya, sorry. Ini program saya boleh tambah ikut suka. Saya tanya sini. Ustaz, okey, last bantu saya. Sebab saya duk fikir macam kalau kawan di luar sana, mereka mesti nak juga option. Ustaz, kalau tadi Ustaz kata jangan cium dahi lah misalnya, ataupun perkara yang boleh mendorong. Kalau orang kata apa, kalau dia dah tak boleh macam tu, dia menemukan kepala dia dengan isteri dia saja ke? Dua-dua salam, dia pertemukan kepala macam tu sebagai isyarat saja, ataupun boleh tak bagi kameraman ni dia puas hati sikit, dia nak tangkap gambar ni, bagi dia puas hati sikit, boleh tak buat gaya lagu tu? Cium tak boleh, hampa bagi bertemu kepala lah sikit, macam mana? Nak minta tolong lagu tu Ustaz, boleh tak nak minta tolong sikit? Wallahu alam. Tapi pandangan saya, kalau bertemu dahi tu macam tidak ada masalah sangat. Dan sekiranya nak juga gambar tu bukan di halayak ramai, dan gambar tu yang private untuk dia lah. Yang tangkap gambar juga orang yang ada hubungan mahram dengan dia. Kalau untuk gambar tadi tu je lah. Gambar tadi tu. Bukan tak boleh secara tu. Saya katakan tak boleh di halayak ramai. Dan kalau gambar yang begitu keadaannya, tak sepatutnya dipertontonkan, letak Facebook dan sebagainya. Betul. Jadi nampak Islam itu mulia, dan benda itu satu yang cukup istimewa,
bukan untuk dipertontonkan kepada orang lain. Dengan akhir kalam tadi tu, saya rasa Masya Allah, Tabarakallah, perkongsian kali ni rasa memang macam nak kahwin. Tak kahwin dah. Okey, sekali je saya kata lagu tu. Jadi ya Allah ya Tuhan, awaklah 30 minit sudah bincang benda-benda lagu ni. Jadi insya-Allah kita tutup dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.